biasa, kami akan membincangkan isu yang sedang hangat berkenaan dengan situasi kita sekarang. Isu yang akan dibincangkan bersama panel jemputan hari ini adalah penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak dan remaja semakin meningkat berikutan pelaksanaan kawalan pergerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi dalam rancangan Forum Isu Bicara. Pada hari ini, kami akan membentangkan tentang penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak dan remaja dalam pelaksanaan PKP bersama saya, hos anda, Farah Farisha serta sahabat saya, Nur Syahzana Suha. Pandemik COVID-19 juga dikenali sebagai pandemik coronavirus atau wabak coronavirus ialah pandemik penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlaku secara global berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk kedua. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020. Sehingga pada hari ini, lebih daripada berjuta kes telah disahkan dengan lebih daripada kematian disebabkan oleh COVID-19. Rentetan dari itu, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan di seluruh negara. Ia memberi kesan positif serta negatif. Pandemik turut memberi kesan terhadap kanak-kanak serta remaja akibat dari penutupan sektor persekolahan. Sehubungan dari itu, kami ingin mengupas isu ini dengan lebih dalam dengan menjemput 3 orang panel istimewa iaitu Profesor Nur Syafiqah daripada University Sains Malaysia, Dr. Pediatrik Siti Nurliana daripada Hospital Pantai Pulau Pinang dan juga ibu yang juga merupakan suri rumah sepenuh masa iaitu Puan Nur Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak semakin meningkat terutama semenjak pelaksanaan kawalan pergerakan PKP berikutan aktiviti pembelajaran dilaksanakan di dalam talian. Walaupun gadget memberi kemudahan kepada aktiviti pembelajaran kanak-kanak, namun kajian-kajian lepas menunjukkan penggunaan gadget tanpa kawalan mampu memberi kesan yang negatif khususnya kepada psikologi mereka. Pengawalan gadget terhadap kanak-kanak bertambah sukar apabila melibatkan pasangan ibu bapa yang berkejaya. Sehubungan dengan itu, soalan pertama ini ingin saya tujukan kepada Dr. Nurliana. Seperti yang kita tahu Doktor, dalam keadaan ini, sekolah juga menggunakan gadget untuk proses pembelajaran. Ini antara platform untuk anak-anak supaya mudah dan tertarik untuk belajar. Pada pendapat Doktor, apakah kesan daripada penggunaan gadget yang terlampau kepada kanak-kanak dan remaja di luar sana? Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara kita hari ini. Pada pendapat saya, penggunaan teknologi gadget yang tidak terkawal akan memberi kesan negatif kepada perkembangan fizikal dan otak mereka. Antaranya seperti kadar penglihatan mereka menurun. Ia juga mendapati intensiti pencahayaan yang tidak baik akan menyebabkan mata berakomodasi lebih kuat dan jika dibiarkan secara berterusan akan menyebabkan penurunan kadar penglihatan. Tidak sekadar itu, cahaya biru yang dipancarkan oleh skrin gadget mengekang pengeluaran melatonin yang berfungsi mengawal kitaran tidur dan bangun. Kekurangan melatonin menjadikannya sukar untuk tidur. Jika penggunaan gadget tidak dikawal secara berterusan, boleh mengakibatkan kanak-kanak tersebut mengalami masalah untuk tidur yang kronik. Terima kasih Doktor. Selain itu, kanak-kanak dan remaja yang terlalu obses dengan gadget selalunya kurang bersosial. Apakah pendapat Doktor dengan situasi ini? Okey, keadaan tersebut telah memberi kesan kepada kemahiran interpersonal mereka. Hal ini kerana mereka kurang terdedah dengan aktiviti sosial dan menjejaskan masa bersama keluarga. Walaupun kita tidak dibenarkan untuk melakukan aktiviti bersosial di luar akibat daripada penularan COVID-19, tetapi mereka masih boleh melakukan aktiviti sosial bersama ahli keluarga mereka.
Kesan kurangnya aktiviti bersosial akan mengakibatkan mereka kurang pandai untuk bekerjasama, bersahabat, berdikari, bertolak ansur, menghormati orang lain dan berbalas terhadap suatu aktiviti seperti yang diharapkan oleh orang dewasa. Mereka lebih selesa bersama gadget berbanding bergaul dengan rakan-rakan sebaya. Kajian mendapati 90% kanak-kanak yang menggunakan gadget berlebihan menunjukkan perasaan sedih, cemas atau marah apabila gadget mereka diambil dan disimpan. Keadaan ini boleh merosakkan hubungan kekeluargaan dan sosial kanak-kanak. Terima kasih Dr. Nurliana. Selain daripada perspektif psikologi dan kesihatan, apakah pandangan Profesor Nur Syafiqah tentang pengawalan penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak daripada perspektif Islam? Terima kasih kepada pengacara yang telah mengajukan soalan. Sebelum saya mengupas dengan lebih mendalam berkaitan pengawalan penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak daripada perspektif Islam, sebaiknya kita semua perlu mengetahui bahawa dalil asas berkaitan skop ini di dalam Islam, ibu bapa merupakan individu yang bertanggungjawab menjaga, mendidik dan membentuk peribadi anak-anak mereka. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad bersabda setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah. Kemudian ibu bapanya yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Justru itu, peranan dan tanggungjawab sebagai ibu bapa amatlah besar dalam Islam. Tanggungjawab ibu bapa bukanlah terhad kepada penyediaan harta yang berbentuk fizikal, akan tetapi yang paling utama adalah mendidik dan mentarbiah jiwa anak-anak mereka, kerana kedudukan ibu dan bapa yang mendidik anak-anaknya adalah amat besar di sisi Allah. Di dalam Al-Quran, Allah telah mengisahkan tentang Luqman Al-Hakim dalam memberikan didikan kepada anaknya. Allah telah memuliakan Luqman Al-Hakim atas nasihat dan wasiat yang telah disampaikan kepada anaknya, sehinggakan nama anaknya telah menjadi salah satu surah di dalam Al-Quran. Apakah nasihat yang telah diberikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya? Ini adalah nasihat yang diberikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Menurut Sharifah Fadilawati dan rakan-rakan pula, penggunaan gadget dengan melayari perkara yang melalaikan dan bercanggah dengan nilai agama boleh memberi impak yang negatif kepada fungsi akal kanak-kanak tersebut. Akal amat penting dipelihara agar dapat mempertimbangkan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Akal juga dapat berfungsi dengan baik jika input yang dimasukkan adalah baik. Penjagaan akal seawal kanak-kanak adalah penting kepada mereka kerana pada usia ini otak mereka menyerap segala maklumat tanpa tapisan. Oleh itu amat penting bagi ibu bapa mencari jalan untuk mengawal penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak agar perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak tersebut berjalan dengan lebih lancar. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada panel kita yang kedua. Selain daripada mendengar perspektif daripada psikologi kesihatan serta Islam, ingin saya tanyakan kepada panel kita yang terakhir iaitu Puan Hidayati, apakah cara yang digunakan oleh Puan Hidayati dalam mengawal penggunaan gadget terhadap kanak-kanak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara kerana mengajukan soalan kepada saya. Okey, cara saya mengawal penggunaan gadget kepada anak-anak saya melalui 3 cara, iaitu yang pertama, kawalan melalui aplikasi. Terdapat aplikasi seperti Google Family Link for Parents dan sistem yang tersedia dalam gadget seperti Parental Control yang membantu ibu bapa untuk mengawal penggunaan gadget secara berlebihan dalam kalangan anak-anak. Kaedah ini dapat mengawal masa penggunaan melalui sistem atau aplikasi gadget bagi memantau anak-anak. Saya akan meletakkan aturan masa penggunaan di dalam sistem parenting sekitar jam 7 pagi sehingga 10 malam. Oleh itu, anak-anak saya tidak dapat membuka gadget mereka selepas jam 10 malam dan boleh membuka semula jam 7 pagi. Selain itu, aplikasi
Selain itu, aplikasi yang digunakan oleh anak-anak juga dihadkan, contohnya menyediakan YouTube Kids yang hanya memaparkan video bersesuaian dengan anak-anak dan tidak membenarkan penggunaan YouTube yang menyediakan pengisian video yang tiada batas. Yang kedua iaitu latihan melalui disiplin. Saya juga turut menggunakan kaedah disiplin bagi mengawal penggunaan gadget dalam kalangan anak-anak saya. Beberapa pendekatan digunakan dengan memberi latihan melalui bimbingan dan ganjaran. Melalui bimbingan anak-anak, saya menetapkan jadual penggunaan gadget dan menghadkan waktu penggunaan sekitar 1 hingga 2 jam. Dan menetapkan gadget boleh digunakan setelah menyiapkan segala tugasan sekolah dan rumah. Saya juga turut memberi peringatan tentang penggunaan gadget sama ada tempoh masa penggunaan serta kandungan yang dilayari. Dalam membina disiplin kepada anak-anak saya lebih suka menggunakan pendekatan memberi ganjaran sekiranya mereka dapat melaksanakannya dengan baik. Akhir sekali, iaitu pembinaan kawalan dalaman diri. Saya menggunakan kaedah ini kerana ingin membina kawalan dalaman diri anak-anak ialah dengan memberi nasihat, bimbingan dan perbincangan. Saya juga turut menggunakan pendekatan psikologi dan memberi fakta logik bagi memberi kesedaran dalam diri anak-anak bahawa penggunaan gadget ini perlu digunakan dengan baik agar tidak memberi kesan buruk sama ada dari sudut kesihatan ataupun tingkah laku. Selain itu, saya juga akan menyelip pendekatan agama dengan membentuk keimanan agar dapat membendung diri anak-anak daripada perkara negatif kesan daripada penggunaan gadget itu. Terima kasih. Terima kasih kepada panel kita yang ketiga di atas candangan dan juga cara-cara bagi mengawal penggunaan gadget yang mungkin boleh dilakukan oleh suri rumah yang lain. Oleh itu, kesimpulan yang dapat kita dapat rungkaikan daripada isu ini adalah penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak memberi kesan yang buruk serta negatif. Namun, ibu bapa terpaksa bersetuju dalam penggunaan gadget ini di atas sebab sesi pengajaran dan pembelajaran terpaksa dilaksanakan secara atas talian terutamanya semasa perintah kawalan pergerakan dikuatkuasakan disebabkan oleh pandemik COVID-19 melanda negara. Hal ini menyebabkan kanak-kanak lebih terdedah dalam penggunaan gadget. Oleh kerana itu, bagi memastikan perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak terjaga, ibu bapa terutamanya yang berkerjaya perlulah sentiasa memastikan penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak dikawal dengan sebaiknya. Hal ini bagi mengelakkan kesan negatif terhadap kesihatan, psikologi, kerohanian dan tingkah laku kanak-kanak pada masa yang akan datang, seperti kata Melayu, meletup buluh belah dari rebungnya. Terima kasih di atas kerjasama dan juga masa yang diberikan oleh panel-panel kita serta ilmu serta pengetahuan dalam rancangan ini. Rancangan kita telah sampai ke penghujungnya. Beribu terima kasih kepada semua individu yang terlibat. Semoga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang pada hari yang sama dan waktu yang sama. Dengan ini, saya ingin mengucapkan dan memohon maaf sekiranya ada salah silap bual bicara sepanjang rancangan ini dilaksanakan. Sebelum program berakhir, saya sediakan serangkap pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian, terima kasih daripada kami.